Tuan-tuan faham maksud saya? Mengenai sujud tilawah atau sujud sajdah, macam mana orang tu imam baca ayat, dia baca ayat surah yang ada sajdah tu, dia tak sujud. Ataupun kita dengar orang baca Quran lalu ayat sajdah, dia sujud, kita tak sujud. Jadi apa hukum dia? Benar tak? Orang pasang Quran, dia baca ayat surah sajdah contohnya, banyaklah surah lagi kan, An-Najm dan lain sekali, An-Nahl yang ada surah sajdah. Lepas tu lalu ayat sajdah, kita duduk di kedai tu, duduk tengah pilih-pilih kepiah apa ayat sajdah, dia sujud. Kita tak sujud, dia tahan dosa. Kau macam mana? Okey, jawab soalan ni. Yang pertama, para ulama berbincang tentang hukum orang yang membaca ayat-ayat yang ada sujud ni, sajdah lah, ada sujud. Tuan-tuan sebut sujud sajdah lah. Setengah orang sebut sujud sejadah. Bukan subhanallah. Setengah orang dia sebut sujud sejadah, bukan sujud sejadah. Tak apalah, bahasa Melayu boleh belakang. Okey. Sujud sajdah ni dia lalu ayat tu. Kalau dia dengar ayat tu, dia baca ayat tu, dia baca. Dia wajib sujud ke tak? Dua pandangan. Tiga pandangan. Tapi saya nak sebut dua yang paling utama lah. Yang pertama dia sebut sujud tu hanya sunat saja. Yang kedua pendapat menyatakan sujud tu wajib. Antara yang menyatakan wajib ni qaul mazhab Ahmad, dan demikian juga pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia kata wajib. Okey, pendapat yang pertama kata tak wajib. Apa alasan pendapat yang pertama kata tak wajib? Sebabnya antaranya ialah kerana di dalam Sahih al-Bukhari ada riwayat daripada Zaid bin Thabit, di mana Zaid bin Thabit kata qara'tu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wan najm wa lam yasjud biha. Aku baca surah An-Najm, ada sujud, tapi dia Nabi tak, kepada Nabi tak sujud. Nabi tak sujud, Nabi dengar Nabi tak sujud, dan dia yang baca, Nabi pun tak suruh dia sujud. Maka dengan itu alasan menunjukkan sujud ni tidak wajib. Yang kedua, alasan, ada banyak alasan. Di dalam Sahih al-Bukhari ada riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia baca khutbah. Ketika baca khutbah, Umar baca surah An-Nahl. Bila sampai kepada ayat sujud dalam tengah khutbah, Umar sujud dan orang ramai turut sujud bersama dia. Apabila al-Jum'atul Qabilah, Jumaat yang berikutnya, Umar bin Khattab baca lagi bab itu, dan kemudian lalu ayat sujud. Dia kata innama namur bi sajdah, kan, faman sajad fa asab wa man lam yasjud fala isma alai. Kita lalu dengan ayat sejadah, siapa yang sujud dia dapat pahala, siapa yang tak sujud dia tak berdosa. Jadi minggu berikutnya dia tak sujud. Ini menjadi dalil bahawasanya tidak wajib sujud. Golongan yang kata wajib sujud, mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala, wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Orang kafir ni bila dibaca pada mereka ayat Quran, mereka tak sujud. Tuhan marah kat apa? Sebab tu kena sujud. Cuma jawapan dia, Tuhan marah kat mereka itu disebabkan kerana mereka engkar pada Quran. Jadi qaul, kalau tanya saya banyak lagi, qaul yang rajihnya sujud ini adalah sunat. Habis itu yang baca sunat, yang mendengar, yang mendengar ada dua jenis. Yang mendengar ini, yang pertama ialah mereka yang masa memang duk nak dengar. Kita pasang Quran nak dengar tok guru kita baca, kita dalam semayang, ataupun kita duduk, yang ni mendengar. Yang kedua, yang terdengar. Ada kena beza tu.
Sebab itu Arab dia ada istima' dan sama'. Al-mustami' dan as-sami'. Orang yang duk nak dengar dan orang yang terdengar lah. Dia bukan nak dengar Quran tu, tiba-tiba orang pasang dia terdengar ayat tu. Bagi orang yang mendengar ayat tu, memang nak dengar ayat tu. Misal tok guru dia baca, sebab dia innamas sujud, dalam riwayat Uthman bin Affan kata limanistama'a, untuk orang yang limanistama'aha, kepada orang yang mendengarnya, yakni mendengar, usaha nak dengar. Atau manjalasa laha, orang yang duduk untuk mendengar, dalam riwayat Ibnu Abbas. Jadi orang yang terdengar tak termasuk. Jadi kalau kita duduk dalam tengah orang pasang orang pasang kita pergi ke kedai-kedai orang pasang Quran, kita terdengar ayat tu, kita tak termasuk dalam suruhan tu. Tapi kalau kita duduk nak mendengar Quran, kita disunatkan untuk sujud, tidak wajib.